Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pengajaran Pendidikan Islam tingkatan 4 bersama saya Ustazah Siti Zawiyah Mak Nur. Tajuk perbincangan kita pada kali ini ialah bidang Al-Quran pelajaran 6, tajuk larangan mempersendakan agama. Tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah berdasarkan ayat daripada surah Al-An'am ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Baiklah, untuk tajuk ini pelajar-pelajar dikehendaki untuk mengingat potongan keratan-keratan ayat beserta dengan maknanya. Baiklah, mari kita lihat. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, bermaksud dan tinggalkanlah dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk meninggalkan, jangan berkawan, jangan bergaul, jangan menjadikan orang-orang ni sebagai pemimpin kita contohnya, ataupun orang yang kita perlukan di dalam kehidupan. Wa gharrathumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Allah Ta'ala menerangkan mereka ini yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau sebenarnya tertipu dengan kehidupan dunia dan keseronokannya. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ, dan ingatkanlah mereka dengan Al-Quran, iaitu perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Quran, agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa yang telah diusahakannya. Jadi mudah-mudahan Allah kata peringatkanlah mereka dengan ajaran Al-Quran, yakni agama Islam. Mudah-mudahan mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Baik, kita sambung. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', dan tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah Ta'ala. Dengan perbuatan ini tidak ada yang dapat melindungi mereka melainkan Allah Ta'ala. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha, jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Bagi orang yang melakukan perbuatan mempersendakan agama, sekiranya di akhirat nanti hendak ditebus, dibayar dengan sesuatu, maka tidak diterima daripadanya. Tak ada apa yang dapat membantu atau meringankan dosa disebabkan perbuatan mempermainkan agama. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun, bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Jadi di sini Allah menerangkan balasan kepada orang yang mempersendakan agama ialah diberi minuman air panas yang menggelegak, dan yang kedua ialah azab neraka yang pedih. Baik, mari kita lihat bentuk perbuatan mempersendakan Islam.
Yang pertama, berasa bangga mempersendakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang Asmaul Husna jadi dipersendakan, diejek-ejek, maka mereka tidak rasa bersalah, malah merasa bangga. Seterusnya, menghina golongan ulama dan orang soleh, menghina perbuatan orang soleh, menghina apa-apa yang diajar oleh orang soleh, maka sebenarnya dikira sebagai menghina agama, kerana orang-orang yang soleh ialah orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Menyanjung perbuatan maksiat. Macam mana dikatakan menyanjung perbuatan maksiat? Baik, kita lihat pada hari ini banyak sangat perbuatan-perbuatan maksiat, contohnya dari kalangan artis, sama ada di dalam negara ataupun di luar negara, sangat-sangat diminati oleh masyarakat kita pada hari ini dan menjadikan golongan itu sebagai ikon, contoh dalam pelbagai aspek kehidupan, contohnya dalam bab pemakaian, dalam berfashion dan lain-lain. Jadi mereka menyanjung perbuatan maksiat dengan pakaian yang tidak menutup aurat, juga dikira sebagai mempersendakan agama. Maka kita hendaklah berhati-hati sebenarnya, sangat cermat dalam melakukan tindakan kita di dalam kehidupan seharian. Seterusnya, mengejek dan menghina sunnah Rasulullah, sama ada sunnah dari segi perkataan ataupun perbuatan atau lain-lain lah. Jadi contoh yang pernah dibuat oleh masyarakat ialah dengan menghina jenis pemakaian, contohnya pemakaian Rasulullah dengan janggut, contohnya sunnah Rasulullah, ataupun cara Rasulullah makan menggunakan tangan, kan? Jadi kita orang Melayu memang biasa menggunakan tangan, Rasulullah pun menggunakan tangan. Jadi ada orang yang merasa geli, contohnya melihat orang menggunakan tangan ketika makan, seolah-olah dia telah menghina dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu dan logik akal semata-mata. Jadi Al-Quran ialah kalam Allah yang mempunyai disiplin yang sangat tinggi untuk mentafsir dia. Jadi kita kena memahami pelbagai kaedah untuk mentafsir Al-Quran, bukan sekadar mengikut logik akal sahaja. Baik, seterusnya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi semua perbuatan ni sekiranya dilakukan, dikira mempersendakan agama. Baik, kita lihat pula cara menjaga kesucian Islam. Yang pertama, memperkasakan program keilmuan berbentuk bimbingan di semua lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya di Malaysia, masyarakat kita sangat menitik beratkan tentang pendidikan agama. Pelbagai pihak mengambil peranan untuk mendidik masyarakat kita. Contohnya di sekolah, semua pelajar di sekolah diwajibkan untuk mempelajari pendidikan Islam. Begitu juga di masjid-masjid, surau, dewan ataupun media massa seperti TV, radio dan lain-lain lah. Baik, yang kedua, mencontohi kepribadian mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dalam kehidupan seharian kita melakukan apa-apa sahaja dengan mengikut cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, insya-Allah kita akan terjagalah agama kita. Yang ketiga, meningkatkan kualiti ibadah fardu dan sunat demi menjamin keutuhan akidah. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah fardu sehari-hari, kita menjaga kesempurnaan daripada sebelum melakukannya. Contohnya, ketika kita hendak menunaikan solat, maka kita menyempurnakan syarat-syarat sah solat seperti mengambil wudu, menutup aurat dengan sempurna dan juga tempat solat. Jadi kita ambil kira semua sekali. Semua perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat fardu kita selesaikan dengan baik. Begitu juga memperbanyakkan ibadat sunat. Yang keempat,
meninggalkan segala perbuatan yang boleh mencemarkan kesucian agama Islam. Sepatutnya semua umat Islam tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah agama Islam. Contohnya seperti maksiat lah. Perbuatan maksiat sebenarnya yang dilakukan oleh kita ni mencemarkan diri, maruah kita sendiri dan juga agama Islam. Baik, seterusnya yang kelima, mengamalkan tuntutan amar makruf dan nahi mungkar dalam kehidupan. Amar makruf ialah mengajak ke arah kebaikan, menyuruh ke arah kebaikan. Nahi mungkar ialah melarang kejahatan. Jadi kita kena tegur apabila kita lihat berlakunya apa-apa kejahatan atau kemungkaran di sekeliling kita. Yang keenam, penguatkuasaan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah dalam kes mempersendakan agama. Contohnya apabila berlaku penghinaan terhadap Rasulullah di kalangan masyarakat di Malaysia, maka ada orang yang prihatin membuat laporan polis dan orang yang melakukan perbuatan tersebut, contohnya yang berlaku di media sosial, Facebook ataupun apa-apa lagi lah, mereka akan ditangkap dan disoal siasat ataupun seterusnya dikenakan hukuman-hukuman yang tertentu oleh pihak kerajaan. Baik, kita pergi kepada kesan mempersendakan agama. Yang pertama, membatalkan iman. Jadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempersendakan agama, sebenarnya dia telah merosakkan akidah pegangan kepercayaan dia terhadap ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baik, kita tahu bahawa prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ialah dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti di syurga. Jadi adakah orang yang mempersendakan agama ini layak untuk masuk syurga? Sudah tentulah tidak. Maka Allah Ta'ala sendiri pun tidak akan memandang wajahnya di akhirat nanti. Yang ketiga, tidak mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan maksiat ini akan mendapat kesusahan hidup dan tidak akan selamat di akhirat nanti. Seterusnya kita akan beralih kepada pengajaran ayat. Jadi seperti biasa Ustazah nak ingatkan, bila kita bercakap tentang pengajaran ayat, maka pelajar-pelajar hendaklah memulakan ayat pengajaran dengan perkataan umat Islam mestilah. Sebagai umat Islam kita mestilah, hendaklah. Jangan sekali-kali mengguna perkataan kita haruslah. Harus dalam bahasa Melayu bermaksud hendaklah, mestilah. Tetapi dalam pendidikan Islam, harus membawa maksud yang lain, iaitu hukum harus. Sama ada kita nak buat pun tak apa, tidak buat pun tak apa. Maka dalam ayat pengajaran mesti guna perkataan kita hendaklah, kita mestilah. Okey? Jadi pengajaran daripada tajuk larangan mempersendakan agama, yang pertama ialah kita hendaklah menjauhi diri daripada golongan yang mempersendakan agama demi menjaga kesucian Islam. Jadi kita ambil balik isi daripada tajuk ni, kita jadikan ayat pengajaran. Yang kedua, kita hendaklah menyadari bahawa perbuatan menjadikan agama sebagai alat permainan dan gurauan adalah sebahagian daripada tipu daya dunia. Benda-benda yang tak patut dibuat, jangan buat. Yang ketiga, kita hendaklah memberi peringatan kepada orang yang mempersendakan agama berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita melarang mereka dengan memberi dalil-dalil yang nyata dan jelas yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan mereka merasa gerun dan takut kerana balasan kepada perbuatan ini ialah diberi air minuman yang menggelegak dan azab neraka yang pedih. Seterusnya, yang keempat,
kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi perlindungan dan syafaat kepada orang yang mempersendakan agama. Tiada perlindungan, tiada tebusan yang boleh membantu dan sebagainya. Jadi kita hendaklah takut dan menjauhi perbuatan ini. Kita hendaklah menyedari perbuatan mempersendakan agama akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam api neraka. Dan yang terakhir, contoh ayat pengajaran, kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam dengan pendekatan yang terbaik, dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Bila kita berdepan dengan orang-orang yang melakukan maksiat, sama ada sengaja ataupun jahil, maka kita hendaklah menggunakan teknik ataupun kaedah yang bersesuaian dengan mereka. Ada orang yang boleh menerima teguran secara lembut, maka kita tegur dengan baik. Ada orang yang jahil, yang bodoh sombong contohnya, mereka tidak akan mengikut nasihat dengan mudah dan akan menggunakan teori logik akal mereka macam-macam lah kan. Jadi kita hendaklah bijak dalam menangani orang-orang yang sedemikian. Baik, jadi sekian dulu tajuk larangan mempersendakan agama untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam perbincangan tajuk-tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.